عظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Dirahmati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, ahli tuan kuasa serta tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama kembali berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita daripada solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita dapat berehat seketika dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kita sampai pada muka surat yang ke-139. Muka surat 139 pada perenggan dan orang yang hasad ini. Kita masih lagi berada pada bahagian kedua dalam kitab ini, iaitulah membicarakan tentang cara-cara meninggalkan maksiat yang zahir dan batin. Maksiat yang zahir dah habis kita bincang tentang 7 anggota zahir. Maknanya 7 anggota zahir ini mudah-mudahan kita bawakan dia kepada ketaatan. Dan banyaknya ke-7 anggota zahir ini menarik kita boleh ke dalam syurga Allah. Dan ia juga banyak boleh menarik kita ke neraka Allah. Sebab tu mata yang Allah beri pada kita, maka kita lihat benda yang boleh mendatangkan pahala, keimanan. Telinga yang Allah bagi pada kita, maka kita dengar benda-benda yang bermanfaat. Lidah yang Allah bagi pada kita paling banyak memberikan pahala pada kita. Lidah, baca Quran, baca hadis, nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar, semua ni boleh dapat pahala. Perut, masukkan makanan yang halal. Kemaluan, maka jaga kemaluan kita daripada melakukan zina dan seumpamanya, liwat dan seumpamanya. Tangan, melihara daripada memegang perkara-perkara yang haram, dan kaki, membawa kaki kepada tempat-tempat yang haram. Jadi 7 anggota zahir ini telah pun kita bincang pada kuliah yang lalu. Dan kita masuk pada cara-cara meninggalkan maksiat yang batin, iaitu hati. Dan maksiat hati ini banyak. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Mandili disebutkan dalam kitab Penawar Bagi Hatinya ada 10. Bermula daripada Syarhul Ta'am, loba atas makanan, kemudian Syarhul Kalam, loba atas berkata-kata, kemudian marah, kemudian dengki, kemudian kedekut. Semua ni sampailah takabur. Tapi sebenarnya dia bukan 10 sifat mazmumah ni. Mazmumah ni berpuluh-puluh. Tetapi 10 ini asas. Maknanya 10 ni kepala dia. Dia punya besar sekali. Jadi kalau 10 tu habis, hilang, maka yang lain pun lenyap je. Tapi Imam Al-Ghazali dalam kitab ni pula tak letak 10. Dia letak 3 je. Dan 3 ni pula punca kepada melahirkan 10 tadi. Satu Imam Al-Ghazali ni Hujjatul Islam, dia tahu bagaimana keadaan yang ini kait dengan apa, yang ini kait dengan apa. Sebab kalau kita tengok kitab tasawuf yang lain banyak, Minhajul Abidin, banyak topik dia.
Risalah Al-Qushairiyah, banyak topik dia. Tapi Imam Al-Ghazali diletakkan dalam kitab ni 3 saja. Dan sikit kita pernah bincang pada kuliah yang lalu, ialah berkaitan dengan cara meninggalkan sifat hasad, dengki. Sebab dia berdalilkan daripada hadis Nabi yang kita bincang pada muka surat 138 tu, yang mana kata Nabi, salasun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama ialah syuhun muta'un, iaitulah kedekut yang ditaati. Yang keduanya wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiganya wa'ijabul mar'i binafsih, iaitulah orang yang ujub. Jadi kita tengah bincang berkaitan dengan syuhun muta'un. Kita tengah bincang berkaitan dengan sifat kedekut ni. Sebab tu Imam Al-Ghazali disebutkan pada kuliah yang lalu bahawa hasad ini, dengki ni, yang mana yang pertama tu cara meninggalkan sifat hasad ni, dia ada kaitan dengan sifat bakhil. Kan? Sebab orang yang dengki ni dia ada sifat bakhil. Orang dengki maksud apa? Dengki ni tak boleh tengok orang lain lebih pada dia. Maknanya kalau orang tu dapat nikmat, dia tak puas hati. Dapat nikmat. Dan kalau orang tu dapat celaka, orang tu dapat musibah, dia seronok. Tu tanda orang dengki. Kan? Kita kalau kawan dapat nikmat, kita seronok. Kawan kita naik pangkat, alhamdulillah, syukurlah aku. Kan? Tapi kalau musuh kita naik pangkat, kita tak suka, tu dengki. Kan? Tapi kalau kawan kita diberi musibah, kita pun sama-sama berduka cita, sedih juga. Tapi kalau musuh kita ditimpa musibah, kita happy. Kan? Kita pun disiap kata padan, bukan kau lah. Rasa kan? Kita kata gitu. Itu tanda dengki ada pada kita. Bila dengki ada, maka hasad pun, bila dengki ada, bakhil pun ada. Kan? Sebab kita bermula daripada sifat marah. Setiap daripada kitab-kitab berkaitan dengan tasawuf, awalnya ialah ghadab. Sebab tu Nabi pernah sebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, orang yang kuat ini ialah bukan orang yang menang dari dalam bergusti. Innamasyadidu bisara'ah, kata Nabi. Orang yang kuat ni bukanlah orang yang menang dalam gusti. Tapi kata Nabi, innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat ni ialah orang yang boleh menahan marah dia ketika mana nak meletup marah tu. Daripada sifat marah ni, kalau dia boleh kawal, dengki dia akan hilang. Sebab tu dia bermula dengan ghadab. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Quran, wal kaziminal ghaiz. Orang yang mengawal kemarahan. Marah tak boleh buang. Kan? Tak ada orang yang dia kata, Ustaz, kalau boleh lah saya nak pergi jumpa lah Ustaz yang alim ni, nak suruh saya buang marah dalam diri. Tak boleh. Marah tak boleh buang. Sebab sifat marah memang kena ada dalam diri. Sebab apa? Sebab ada masa-masa yang kita kena marah. Ada masa-masa yang kita kena tunjukkan kemarahan kita. Bila? Kalau zaman Nabi dulu, time perang. Kan? Mana ada time perang orang sesenyum? Tak ada. Time perang kena marah. Sebab tu sebelum perang, dia ada satu istilah dia panggil, kalau bahasa moden kita, one by one lah. Sebelum perang tu, dia ada one by one. Musuh dengan Islam. Kufar dengan Islam. Sama ada 3-3 ataupun seorang-seorang. Perang Badar 3 orang. Okay? Jadi bila mana mereka ada yang terbunuh, situlah munculnya kemarahan masing-masing, meletusnya peperangan. Situ mula dia. Dan kita juga perlu marah pasal apa? Pasal dalam keadaan orang menghina agama kita. Maka kena bangkitkan kemarahan. Orang hina Allah, orang hina Quran, orang hina Nabi. Maka tak akan senyum. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh buat apa-apa, tunjukkan kemarahan kita. Ni yang dibenarkan. Profesor Hamka sebutkan dalam kitab tasawuf moden dia, 2 marah ni dibenarkan dan tak berdosa. Pertama, bila mana marah dalam keadaan orang menghina agama. Kedua, bila mana marah orang menghina maruah ataupun keturunan kita. Maka dibenarkan marah, tidak berdosa. Yang marah berdosa ni, yang marah kena ujian, kan? Marah yang kita ni pangkat tinggi, kan? Orang bagi pandangan pada dia tak mau dengar pasal dia pangkat tinggi, itu marah tu. Jadi bila sebut tentang marah, orang yang mampu mengawal kemarahan dia, maka akan hilang semua sifat mazmumah. Satu tu je poin sebenarnya. Tapi sebab dia bermula daripada marah, bila ada marah pada musuh kita, maka akan muncullah dengki, hasad tadi ni. Bila dah marah pada seseorang, mestilah dengki jadi musuh kita. Bila dah dengki, mana nak kita tolong dia lagi? Nak keluarkan duit untuk dia lagi? Tak adanya. Kan? Jadi orang yang sifat dengki pula ada pada kita. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa orang ini dia dengki pada seseorang itu sama ada orang ini berilmu, dia dengki dengan sebab ilmu, dia dengki dengan sebab harta, ataupun dengki dengan sebab orang sayang dia lebih lagi pada dia. Gitulah kan. Jadi dengki. Dengki pada dia pasal apa? Pasal semua orang kampung ni semua sayang dia. Aku tak ada orang sayang. Ada gitu. Dengki tu. Sebab tu bila mana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Nabi kata al-hasadu ya'kulul hasanat.
Kama ta'kulun narul hatab. Rugi ya orang yang hasad ni, dengki ni. Kata Nabi SAW, hasad ini boleh memakan semua kebaikan-kebaikan kita yang lalu. Pahala tu habis. Kita buat pahala, pahala kita dah tak banyak sangat. Amalan dah lah sikit. Dengki pula pada orang. Pahala tu pergi pula pada orang yang kita dengki. Hangus, kata Nabi. Seperti mana kayu yang dibakar oleh api. Hangus. Oleh sebab tu kita tidak boleh dengki pada orang lain. Kan? Dia punya hal lah, kita punya hal. Dan dengki yang dibenarkan ni memang ada Nabi sebut. Dengki yang dibenarkan ini ialah dengki yang tidak menjatuhkan orang lain. Dua dengki yang dibenarkan, kata Nabi. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, orang yang dibenarkan la hasada illa fisnatain. Dua hasad yang dibenarkan ialah dengki kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi harta kepada dia. Orang tu bawakan pada jalan Allah, infak fi sabilillah. Itu orang tu kita boleh dengki. Tapi dengan niat apa? Jangan doakan kecelakaan untuk dia. Kan? Tapi nak jadi macam dia boleh? Boleh. Ya Allah, aku dengki dengan sebab Allah bagi harta, engkau bagi harta pada dia, tapi dia boleh infakkan fi sabilillah. Aku nak jadi macam dia. Yang tu boleh. Jangan ditambah, biar hartanya hangus, wahai Allah, biar dia binasa, aku pula naik. Yang tu dengki berdosa. Tapi kalau dengki yang dibenarkan dalam Islam ialah dia punya hal, tapi saya nak jadi macam dia. Ini dibenarkan. Dipanggil ghibtah. Tentang kalau belajar bab tasawuf, nama dia ghibtah. Ghibtah ni dengki yang dibenarkan lah. Dengki yang tidak berdosa. Satu. Yang kedua, dengki terhadap orang yang ada ilmu. Dia belajar ilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu tu pula pada orang. Allah bagi hikmah kepada dia, kebijaksanaan. Jadi orang tengok dia ilmu banyak, lepas tu disampaikan pula pada orang lain, dia jadi dengki nak buat macam tu. Amalan dia ada, kan? Ilmu ada, tapi dalam keadaan tengok dia, aku naklah jadi macam dia. Dengki ni dibenarkan, tak berdosa. Dengan syarat jangan doa menjatuhkan dia. Itu dengki yang berdosa. Dia punya lah, saya punya, macam tu. Tidak menjadi masalah dalam Islam. Itu dipanggil sebagai ghibtah. Jadi masuk ayat yang buku surat yang ke-139 pada perenggan dan orang yang hasad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang dan sentiasa berada di dalam siksaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Orang yang hasad ni sebenarnya dia rasa dalam kesusahan saja sepanjang masa. Dalam dunia pun dia susah, dekat akhirat lagi susah. Kan? Dekat dunia dia susah apa ni? Di dunia ini ia terseksa dengan tekanan perasaan kerana bila-bila masa Allah selalu mencurahkan kurnianya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan orang yang hasad itu yang ia mengenali mereka. Maknanya dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan nikmat pada orang lain. Jadi hati dia tu tak apa tenang, hari-hari macam tu. Kan? Kalau jumpa orang lain, tengok orang lain tu dapat nikmat, hati dia tak tenang. Kalau pergi pejabat, tengok kawan dia lebih pada dia, hati dia tak tenang. Kadang tak payah pergi jumpa pejabat pun, tak payah jumpa kawan-kawan. Di Facebook pun, tengok scroll Facebook, Instagram, tengok kawan-kawan dia kan. Pergi cuti, holiday, apa semua tengok. Dia dengki. Jadi bila dia dengki dalam dunia tu sebenarnya hati dia tak tenang dah. Dia jadi murung sentiasa. Rugilah orang hidup dalam dunia ni nak happy. Tapi dia memilih untuk dengki, maka dia telah menjadikan kehidupan dia murung. Kan? Tak seronok. Jadi kalau kita biarkan orang tu dengan hal dia, kita dengan hal kita, happy lah. Apa kita nak sibuk hal orang? Tapi sebab kita ni suka sibuk hal orang lain, macam mana dia boleh beli handbag baru pula tu kan? Aku nak juga. Dia jadi dengki pada orang tu. Kadang orang lelaki dia tengok orang tu pakai kereta lah, kereta tu mahal, pakai apa semua. Kenapa dia boleh pakai, aku tak boleh pakai? Kan? Dia dengki pada orang tu. Dia dengki pada orang nak gaji mahal, dia dengki pada orang tu pangkat tinggi. Jadi hari-hari kehidupan dia akan dilalui macam tu. Rugi. Orang macam ni sangat-sangat rugi. Dan Allah sentiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta dan kedudukan. Maka sentiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayat. Sebab Allah memang akan sentiasa bagi nikmat pada orang lain. Kita memang Allah bagi juga, tapi mungkin tak sama macam orang lain kat keliling kita. Tak sama. Sebab masing-masing ada rezeki masing-masing. Dia takkan sama. Kan? Sebab tu bila mana kita sebutkan tentang rezeki, kita tak boleh bandingkan dengan orang lain. Sebab Allah dah tetapkan rezeki kita ni ketika mana kita berada di perut ibu kita. Kan? Dalam perut tu, malaikat disuruh oleh Allah untuk catatkan bi kalimat. 4 perkara. Rizqihi, wa ajalihi, wa amalihi, syaqiyun aw sa'idun. Rezeki dia. Kan? Berapa banyak rezeki dia semua Allah dah tetap dah. Amalan dia ataupun ajal dia bila dia mati semua dah tetap dah. Ajal dia bila mati dia, tarikh dah tahu dah.
Syaqiyun aw sa'idun, binasa ataupun bahagianya dia. Mudah cerita dia syurga ataupun neraka, tahu dah. Allah Maha mengetahui, kita lah yang tak tahu tu. Jadi kena bawakan diri kita kepada arah mana tu sebab. Tu sebab kita katakan tak boleh bandingkan rezeki kita dengan orang. Kalau bandingkan rezeki kita dengan orang, maka kita akan jadi murung. Kan? Kenapa Ustaz? Orang lain semua murah, rezeki saya mahal rezeki dia tu. Mahal rezeki. Dia orang lain murah, dia mahal. Sebab kita duk bandingkan dengan orang yang lebih mahal, lebih murah. Kalau kita bandingkan orang yang lebih susah pada kita akan syukur. Kan? Kita ada kereta, orang lain mungkin tak ada kereta. Dia ada kereta tapi dia pandang orang lain yang ada kereta lebih mahal pada dia. Dia jadi murung lah. Kan? Jadi murung, jadi susah hati. Kenapalah aku tak dapat macam dia. Macam Qarun, kita buka dalam surah Al-Qasas. Kan? Surah Al-Qasas ni Allah cerita berkaitan dengan Qarun. Orang terpegun dengan harta dia. Punya besar harta dia ni. Mafatih dia ni, kunci-kunci perbendaharaan dia, kunci kekayaan dia ni, Allah sebut terpaksa dipikul oleh orang-orang kuat dia. Kunci saja tuan, belum harta. Kunci dia pun dah mahal besar gitu dah. Jadi dia keluar dekat masyarakat ni, dia bawa harta-harta dia dengan bodyguardnya, dengan macam-macam lah kekayaan dia. Orang lain terpegun dengan kekayaan dia. Maka orang yang cinta dunia ni, kata Allah Subhanahu wa taala, dia kata untungnya lah Qarun. Dia kata kalaulah boleh aku jadi macam Qarun ni, alangkah bestnya, seronoknya. Ini surah Al-Qasas ni tuan. Allah sebut dalam surah Al-Qasas cerita ni. Sebab apa orang ni dalam keadaan macam ni? Sebab dia banding dengan orang yang lebih tinggi pada dia. Cuba dia banding dengan orang yang bawah pada dia. Dia takkan kata bestnya je dia. Tak, pasal apa? Dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Kita sebut tadi dah, kalau kita ada kereta, kita jangan bandingkan dengan orang yang ada kereta lebih besar pada kita. Bandingkan dengan orang yang tak ada kereta. Kita ada kereta, orang lain mungkin tak ada kereta. Kan? Mungkin dia ada motor saja. Tapi saat saya ada motor saja, okey lah daripada orang lain tak ada motor, mungkin ada bersikal. Tapi saat saya ada bersikal je, okey daripada orang lain tak ada bersikal, terpaksa jalan kaki pergi mana-mana. Tapi kita jalan kaki Ustaz, okey daripada orang yang Allah tarik kaki dia. Syukur apa yang ada pada kita, kena tengok orang yang lagi bawah pada kita, maka itulah hasil dia. Jadi perasaan dengki akan hilang bila mana kita lihat orang-orang yang di sekeliling kita ada yang susah. Kalau kita lihat orang yang lebih tinggi, maka hari-hari kita akan jadi murung. Hari-hari kita akan jadi stres. Itu yang tak tenang tu. Itu yang depres tu. Bila depres, macam-macam lah buat. Makan racun lah, itulah ini, mati gitu saja kan. Itu yang perkara yang berlaku. Jadi itu di dalam dunia. Manakala di hari akhirat, pula lebih dahsyat lagi, kerana seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Dia takkan selamat tuan-tuan. Orang yang dalam keadaan dengki ni, dia takkan selamat di hari akhirat. Kenapa? Pasal dia tak menyayangi orang-orang Islam yang keliling dia. Itu syarat dia. Sebab tu Nabi SAW dia pernah sebutkan, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi katakan tidak, kata Nabi, la yu'minu ni bukan tak beriman langsung. La yu'minu ni tak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum, tak sempurna iman salah seorang daripada kamu. Bukan tak ada iman, ada, tapi kurang. Sehingga bila? Hatta yuhibba li akhihi, sehingga engkau sayang dan cinta kepada saudara engkau. Ma yuhibbu li nafsihi, macam mana engkau sayang diri engkau. Itu tanda iman seseorang. Dan kita pandang kawan kita ataupun kita pandang saudara se-Islam kita macam mana? Kan? Kadang-kadang kita pandang saudara Islam kita meluat, tengok dia kan. Pasal apa? Tak tahu. Kita sendiri rasa jadi meluat tu, aku pandang muka dia. Apa nak meluat? Tiba-tiba rasa meluat. Kan? Jadi kita tu sebenarnya ada masalah hati kat situ sebenarnya. Padahal semua orang ni adalah hamba Allah, yang namanya Islam, itu saudara kita. Yang namanya beriman lagi saudara. Sebab apa Allah kata innamal mu'minuna ikhwah. Hanya sahaja orang yang beriman itu dia bersaudara. Ikhwatun ni, ikhwah ni, dia tak sama macam ikhwan. Ikhwah dengan ikhwan, bahasa Arab lain. Ikhwatun diambil daripada kalimah akhun. Akhun ni bahasa Arab, adik-beradik sama ayah sama mak. Itu beza. Kalau sama mak lain ayah tu lain. Tak panggil akhun, dia panggil adik-beradik tiri dan seumpamanya. Tapi akhun ini adalah adik-beradik sama ayah sama mak. Dan Allah gunakan perkataan akhun ini, jamaknya ialah ikhwatun. Jadi kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman ni semuanya adik-beradik sama ayah sama mak. Maksudnya apa? Kita kena ibaratkan semua kita ni, walaupun bukan mak ayah sama betul, tapi umpamanya kita semua ni adalah adik-beradik satu ayah satu mak. Dia sakit, kita kena turut sama sakit, sama macam dia. Maksud rasa sakit dia. Dia susah, kita kena turut sama susah macam dia. Maksudnya Zat, maksudnya tolong dia.
Kan? Ni kadang-kadang orang tu susah, tu dia punya hal Ustaz. Saya tak peduli dah dia. Dia kan saudara kita beriman, dia beriman, tiba-tiba kita kata dia punya hal, saya punya hal. Mana iman kita? Sebab Nabi kata la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kau. Walaupun kau pergi sembahyang, walaupun kau puasa Ramadan, walaupun kau bayar zakat, bila saudara susah, orang beriman susah, maka dalam keadaan iman kita drop terus waktu tu. Kalau mati waktu tu habis. Kan? Risau-risau waktu tu tergelincir last minute. Jadi orang yang dalam keadaan dekat akhirat, sama juga dia tidak akan lepas selagi mana dia tidak menyayangi saudara Islam dia. Bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain, dan seperti batang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu tidak dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Ini yang kita sebutkan tentang kita sebagai satu bangunan. Hadis Nabi pernah sebutkan al-mu'minu lil mu'mini. Orang beriman dengan orang beriman yang lain kal bunyan. Bukan bunyan orang bunyan. Dia salah bahasa kan, nanti dia kata, oh kita ni orang bunyan punya Ustaz. Al-bunyan ni bangunan. Al-bunyan ni maksudnya bangunan. Maknanya al-mu'minu lil mu'min, orang beriman dengan orang beriman yang lain kal bunyan, maknanya seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, kata Nabi, sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Dan Nabi gunakan isyarat tangannya, wa syabbaka baina asabi'ihi. Nabi buat tangan dia syabbak. Tashbik ni menyatukan tangan jari jemari dekat jari yang lain. Ini nama dia tashbik. Tashbik ni dilarang bukan dalam solat, sebelum solat dan dalam solat. Tapi bukanlah maksudnya sembahyang yang kita maksud dekat sini adalah orang yang sombong. Dia kena faham bahasa tashbik ni kan. Hadis memang ada hadis tashbik dilarang. Nanti kita akan belajar dalam ujung lagi. Tashbik, Nabi melarang tashbik ketika mana nak solat ataupun ketika mana nak dalam solat, tashbik. Tapi maksud dekat sini tashbik ialah untuk orang yang sombong. Dia sombong, dia tak semayang macam mana Nabi, tapi dia semayang dalam keadaan dia memegang tubuh badan dia macam ni. Maknanya dia sombong terhadap Allah. Macam isbal lah, isbal tahu. Isbal ni kain lebih daripada buku lali. Kan? Maksud dekat sini ialah kain yang lebih daripada buku lali ialah yang sombong. Okey, tapi ada orang yang pegang, dia kata saya tak pegang yang tu Ustaz, saya pegang yang bawah semua diharamkan. Silakan. Tapi jangan tolak orang yang pegang yang pandangan yang ni. Kan? Sebab dia pandangan khilaf, kita tak boleh kata yang lain salah. Adakah ulama kata yang ini betul, yang ini kita salah kan? Kita bukan ulama. Jadi kalau ada pandangan yang begini, maka raikan juga pandangan yang lain. Memang ulama ada yang syadid, yang keras. Dia kata walaupun dia tak sombong, tapi bahagian kain bawah buku lali haram juga, kata dia, sebab berdasarkan hadis Nabi. Dia nak pegang itu, peganglah. Tapi ada ulama yang lain, antaranya Imam Nawawi, antaranya Syekh Yusuf Al-Qardawi, menyebutkan bahawa yang bawah buku lali ni kainnya yang lebih, dia menjadi haram bila termasuk dengan sifat sombong. Sebab dulu orang yang zaman dulu kain dia dilabuhkan sampai meleleh sampai belakang lah, sampai ke tanah-tanah, sebab menunjukkan kebesaran dia. Orang dulu, raja-raja dulu memang labuhkan kain dia. Itu Nabi larang. Ada hadis yang mengatakan bahawa yang tak sombong itu ialah bila mana Abu Bakar kata, ya Rasulullah, aku ni macam mana sebab aku pakai kain labuh. Kata Rasulullah, kau bukan orang yang sombong. Jadi ulama sebahagian berpegang pada hadis ni. Samalah macam isbal tadi, ataupun samalah macam tashbik tadi. Bila mana kata tashbik ini yang dimaksudkan adalah sombong, bukan dalam keadaan dipegang macam tu. Jadi Nabi buat begini dalam hadis ni pasal apa? Wasyabbaka baina asabi'ihi, maksudnya Nabi buat macam ni menunjukkan orang beriman dengan orang beriman yang lain macam ni. Dia punya kekuatan hubungan dia tu seperti bangunan, dia mengukuhkan dengan sebahagian yang lain. Dan sebab tu ada hadis lain yang menyebutkan bahawa orang yang beriman ini, dia dalam keadaan berkasih sayang sesama orang Islam dan berhubung cinta sesama orang Islam, berbuat baik sesama orang Islam, seperti kamasalil jasad, seperti satu jasad, satu tubuh. Kata Nabi, idza ishtaka adwan tada'a lahu sa'ira jasadihi bis-sahri wal humma. Sehingga kata Nabi SAW, bila ada sebahagian tubuh yang merasakan sakit, sebahagian lagi rasa juga sakit tu. Maknanya kalau demam, sebahagian demam, yang lain pun rasa juga demam. Macam kita lah, kalau demam, kepala yang panas, jadi mata kita tak boleh tidur. Ataupun kita jatuh, luka, aksiden, tangan yang luka, berdarah-darah, merah,
Jadi kita je sakit sini, tapi yang lain juga turut merasakan sakit, tak boleh tidur pula. Jadi dia iman tu macam tu. Orang yang beriman dia macam tu. Jadi sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita takkan dapati iman kita ini sempurna selagi mana kita nampak saudara kita yang dekat sini keliling kita ni ialah seperti mana satu tubuh dengan kita. Dia susah, kita tolong. Baru ni kan hari Jumaat saya ada bawakan satu hadis kan, as-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang bersungguh-sungguh membantu orang yang susah kan, orang yang miskin, maka seperti orang ni berjihad fi sabilillah. Jadi tengoklah orang yang susah, maka tolong. Memang Nabi suruh pun kita tolong. Sebab kelebihan dia kan. Kelebihan orang yang dalam keadaan membantu orang lain. Man yassara ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan urusan orang yang susah. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan pula baginya di dunia dan juga di akhirat. Sebab apa? Sebab kita pandang orang keliling kita ni semua saudara kita. Jadi jangan dengki. Point dia ialah jangan dengki lah. Bila dengki itu yang menyebabkan bahawa kita takkan pandang orang keliling kita ini adalah orang yang beriman. Dan seperti sebagai. Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, maka sifat hasad masih wujud di dalam hatimu. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, kerana usahamu dalam meninggalkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu'. Furu' ni maksudnya ilmu-ilmu fiqh. Okey, ilmu fiqh yang ada bab khilaf kan, bahkan bahagian-bahagian mazhab, iaitu tak penting sangat berbanding dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dengan ilmu furu', tasawuf utama. Tasawuf ini fardu ain. Ilmu furu' ini fardu kifayah, dan dia juga khusus kepada yang takhassus, khusus kepada orang yang belajar bab syariah saja. Bagi kita orang awam cukup belajar satu mazhab kita. Bila habis dah faham satu mazhab, bolehlah pindah pada mazhab yang lain, boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi bila mana kita kita belajar bab yang itu, tapi bab ilmu fardu ain kita tak belajar, maka tak utama dah waktu tu. Waktu tu kita meninggalkan fardu ain, kita dah ambil fardu kifayah. Kita duduk sibuk belajar bab mazhab, yang ini kata tak boleh kunut, yang ini kata kena macam ni, yang tu kata, tapi bahagian tasawuf tak buat. Bahagian akidah masih lemah, kan? Kita beriman pun ikut-ikutan. Bahagian fiqah kita tak tahu mazhab kita pegang yang mana, tak tahu. Jadi sebab tu kita sebutkan kena tahu yang mana satu yang paling afdal untuk kita belajar dulu. Dan saya ingat saya tengok dekat papan putih belakang tu semua tasawuf, semua fardu ain belaka lah. Okey, kita tengok ada sirah sahabat situ kan. Kita tengok ada akidah al-mursyidah, tu semua bahagian bagus lah. Ada fiqahnya lagi, ada tasawufnya lagi. Itu semua sempurna dah. Just duduk kita dengar dan belajar saja. Mudah-mudahan kita dapatlah gambaran keseluruhan akidah, fiqh dan tasawuf. Dah faham sikit, keluarlah pula. Belajar pula lebih dalam sikit bab akidah. Lepas tu belajar sikit dalam bab fiqh, belajar dalam sikit bab tasawuf, kan macam tu. Dia kena perlahan-lahan, dia tak boleh lompat-lompat. Sebab dia ada silibus juga. Agama ni dia ada silibus. Kalau tak silibus, melompat-lompat orang yang asas tak dapat, tiba-tiba yang terus pergi lompat, akhirnya sesat. Kan? Ada akidah yang saya pernah sebutkan juga satu tempat. Bila orang belajar akidah dalam keadaan dia melompat-lompat, makin dia belajar sifat Allah, makin dia tak takut pada Allah. Itu pelik tu. Dia belajar sifat Allah tapi tak takut pada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri sebutkan dalam kitabnya Penawar Bagi Hati itu, orang yang takut pada Allah dalam keadaan dia mengenal Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang takut pada Allah ni orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia belajar sungguh-sungguh bahagian usul, bahagian fiqh, bahagian akidah. Dalam keadaan makin belajar makin takut, itu ilmu betul. Tapi makin belajar makin tak takut dia pada Allah, something wrong dekat dia punya silibus tu. Ataupun mungkin dia salah faham. Akhirnya jadi apa? Akhirnya dia katakan Tuhan, Allah tu kita lah. Habis. Ada sebab benda tu ada, sebab dia akan pergi bahagian yang lebih dalam. Dia kata semua ni sebenarnya adalah bayangan Allah. Tuan-tuan pergi belajar bab tasawuf yang dalam-dalam sikit. Kita akan dapat faham, kita akan dapat dengar ayat-ayat macam ni. Lepas tu kalau tak ada basic ni, hanyutlah, kita akan hanyut. Dia bayangkan semua ni sebenarnya Allah lah ni, alamin ni semuanya Allah lah. Dia dalam kitab tu lah. Bila orang tak mula pada bawah, dia akan katakan alam ni semua kita adalah bayangan Allah. Dia tengok cermin, itulah sebenarnya Allah. Dan dia telah mengaku bahawa dirinya Allah. Hancurlah iman dia. Habis lah. Kan? Baru ni accident tu dekat highway tu ada tengok viral tu. Accident, orang lepas accident tu, lepas tangkap dia kata dia adalah imam, bukan imam masjid. Imam Mahdi dia kata. Dia kata aku Imam Mahdi ni, langgar belakang tu kan.
Yang langgar terjatuh habis kat highway mana tak ingat lah. Tangkap dia, tengok tanya-tanya dia pasal apa jadi gini-gini, dia sama ada mental ataupun mabuk tak ingat lah. Tapi dia kata dia Imam Mahdi. Melayu mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi ni Arab tuan-tuan. Mana Imam Mahdi juga sama belacan tiba kan? Imam Mahdi ni Arab. Nabi sebut Imam Mahdi ni ialah daripada keturunan aku. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Al-Mahdi itu gelaran. Dan dia akan dibai'ah di Mekah. Dia punya tanda, dia tak nak pun jawatan tu. Kan? Ini kadang Imam Mahdi ni baru bangsa Melayu, belum bangsa lain lagi. Banyak lagi bangsa yang mengaku Imam Mahdi ni, terlalu banyak. Kan? Orang Arab sendiri pun ada mengaku Imam Mahdi kan? Buat press conference lagi. PC kan? Dia kata aku ni sebenarnya adalah Imam Mahdi. Ni isteri aku, ni anak-anakku. Mana dia Imam Mahdi mengaku dia Imam Mahdi? Tak ada. Imam Mahdi ni dia tak mau jadi khalifah, tak mau. Tapi sebab orang nampak dia itulah tanda Imam Mahdi, dan orang tengok dia ada tanda-tanda boleh memimpin, maka orang angkat dia juga. Dia tak mau. Tapi akhirnya orang push. Ini adalah hadis Nabi sebut. Akhirnya dia pun mengangkat, dia pun terima, dan akhirnya dia katakan bahawa aku boleh jadi, tapi bantuan atas korang. Maknanya korang kena ada sekali dengan aku. Dan waktu tu adalah musim Dajjal. Dajjal pun keluar dalam masa yang sama. Mana Dajjal dah keluar dah, Imam Mahdi saja belum keluar. Masa yang sama, zaman yang sama. Cuma tak tahu kita di belakang mana, kita di belakang siapa. Itu yang kita sebutkan bahawa bila belajar dalam keadaan mungkin tak habis, ataupun belajar dalam keadaan sendiri, something wrong, makin belajar mengenal Allah, ma'rifatullah, memang betul-betul kita belajar awal-awal sekali ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Tapi perlu dengan guru yang mursyid, yang betul-betul boleh mengajar dan bimbing kita. Kalau tersalah macam mana cara dia, belajar sifat 20 macam mana cara dia, kan, supaya tidak terpesong. Sifat 20 bukan sifat 20 saja, sini belajar sifat 20. Sifat 20 ada lagi dalam tu sifat nafsiyah, hanya salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, tu semua kena tahu. Takut tersalah bagi sifat kat Allah. Jadi bila mana dah belajar gitu, baru kita tahu, oh gini Allah punya, maka kita jadi takut kepada Allah. Itu sebenarnya bila kita faham bab ini, maka perkara itu lebih penting daripada belajar bab furu' tadi. Sebab itu pentingnya bila mana akidah, fiqah dan tasawuf digabungkan, maka perkara itulah perkara yang utama untuk membuang kejahilan dalam diri. Maka ilmu furu' yang ganjil-ganjil dan memperdalam masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, iaitu kena letak tepi dahulu. Okey, itu satu. Bila berkaitan dengan syuhun muta'un, iaitulah kedekut yang ditaati, dikaitkan Imam Al-Ghazali dengan sifat hasad, sifat dengki. Masuk yang kedua, cara meninggalkan sifat riak diambil daripada hadis yang sama tadi. 3 perkara yang membinasakan. Pertama tadi ialah kedekut yang ditaati. Yang keduanya wahawan muttaba'un, ialah hawa nafsu yang dituruti. Maka hawa nafsu yang dituruti ini ialah berkait dengan sifat riak. Bila riak, dia akan berkait dengan takabbur, dia akan macam-macam kait. Dia akan berkait dengan ujub, dia akan berkait dengan amalan-amalan dia, sum'ah dan seumpamanya. Satu kata Imam Al-Ghazali, adapun riak, maka itulah yang dinamakan syirik khafi, satu di antara 2 bahagian syirik. Syirik ini 2. Satu syirik khafi, satu syirik jali. Jali ni jelas nampak dia syirik. Tak sembah Allah, atau mungkin sembah Allah tapi mungkin percaya pada kuasa lain daripada Allah. Itu syirik jali, jelas. Ada syirik khafi. Syirik khafi ni ialah dipanggil sebagai syirkul asghar, nama lain. Syirik yang kecil. Orang tanya Rasulullah, apa dia syirik kecil tu Rasulullah? Wa huwa ar-riya. Dia adalah riak. Dah riak ni macam mana Ustaz? Dan dimaksudkan dengan riak ialah bahawa engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Kita buat riak ni, okey, saya bagi tahu riak dia berkaitan dengan ukhrawi, bab akhirat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ibadat dengan amal soleh sahaja. Adapun bahagian duniawi, dia tak panggil riak. Berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan pangkat, berkaitan dengan kereta, jam tangan, semua ni dia tak panggil riak, dia panggil takabur. Belah sini pula. Jadi takabur dengan riak ni level sama. Bawah ni ada ujub. Di bawah ujub ni yang baru macam-macam, ada hubbul jah, hubbud dunia bawah ni. Tapi atas sekali ialah riak dan takabur. Riak bahagian ukhrawi, takabur bahagian duniawi. Jadi jangan salah guna istilah. Kadang-kadang kita salah guna istilah kan. Kau ni tunjuk-tunjuk kau sedekah, takabur betul kau? Itu kan takabur. Takabur ni bab dunia. Ukhrawi itu bab
riak. Ataupun riak tu bab ukhrawi. Kalau bab sedekah, itu bab riak lah. Amal saleh, itu bab riak lah. Kan? Tapi kalau bab duniawi, itu takabbur. Sebab tu iblis, dia ada takabbur. Dan dia juga ada riak pasal apa? Pasal dia mengaku dirinya baik. Sebab dia mengaku bahawa dia telah beribadat ratusan ribu tahun. Lama dia beribadat dengan Allah. Iblis ni kan. Jadi dia ada semua. Takabur ni kalau ada dalam diri, semua sifat mazmumah ada pada dia. Sama dengan riak. Kalau ada sifat diri kita takabur, semua di bawah-bawah tu semua ada. Marah, dengki, kedekut, semua ada dah. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, riak ni maksudnya ialah engkau membuat sesuatu amalan saleh ataupun ibadat kerana mencari penghargaan daripada manusia. Pujian ke, harta ke. Tapi semua tu melibatkan manusia, bukan melibatkan Allah. Tapi kalau melibatkan Allah, tak jadi riak. Sebab ada orang kata, Ustaz, kita ni kalau ibadat, mana boleh minta-minta pahala pada Allah? Ya ilaha illallah. Maknanya ikhlas, pelajaran ikhlas dia tak habis lagi. Ikhlas ni boleh tak kita nak minta pahala daripada Allah? Boleh Dia tak boleh pula. Sebab tu Nabi pun sendiri, bila mana Nabi sebut Ramadan kan, man sama ramadhana imanan wahtisaban. Mana wahtisaban? Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Nabi sebut, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampunkan semua dosa dia. Dosa kecil bukan dosa besar. Semua ni dibenarkan. Sebab tu Allah cerita dalam Quran syurga. Sebab tu Allah cerita dalam Quran bidadari. Untuk orang perempuan Allah cerita tentang perhiasan. Pasal apa? Untuk naik semangat, bila kita beramal, kita bayang tu. Boleh tak? Boleh. Pasal yang offer tu Allah, bukan manusia offer. Kalau manusia offer, tak boleh. Kan? Bos offer. Cuba pergi semayang Jumaat. Kalau kau pergi semayang, aku bagi kau 200. Dia pergi itu sebab nak dapat 200 daripada bos dia. Itu syirik. Itu syirik. Sebab dia buat kerana manusia. Kata Fudail bin Iyad, ikhlas ini ialah yang berada di tengah-tengah di antara dua sifat. Itu ikhlas. Apa dia? Kalau buat kerana manusia, namanya syirik. Kalau tinggalkan kerana manusia, namanya riak. Tengah-tengah ni ikhlas. Kalau buat kerana manusia, buat sebab pak metu, contoh gitu kan. Kalau orang balik kampung buat sebab pak metu kan. Semayang, habis dah balik kampung tak semayang dah. Itu syirik. Tinggalkan amalan kerana manusia, itu riak. Macam mana Ustaz? Dah orang saya datang ni, kadang-kadang orang cela saya Ustaz. Kadang-kadang orang datang saya ni, perli-perli saya. Alah nak menunjuk dia riak tu lah. Alah saya tak datang. Tak datang tu riak dah. Baik datang. Orang cakap apa ke, orang puji ke, orang cela ke, baik datang. Sebab tu ikhlas, dia duduk kat tengah-tengah di antara tu. Kalau kita tinggalkan sebab orang cela, kita tinggal sebab orang puji, maka tu namanya riak. Kalau kita buat kerana manusia, itu namanya syirik. Maka ikhlas berada di tengah-tengah. Jadi riak ini yang kita sebutkan bahawa dia buat sesuatu amalan kerana nak dapatkan pangkat manusia. Ada orang puji dia buat. Orang tak puji tak buat. Tu. Kalau buat kerana manusia, kadang-kadang kita semayang. Kan? Saya sebut ni pasal saya banyak pergi masjid surau. Kadang kena berhati-hati kita. Sebab kadang depan orang kita buat lain, belakang orang kita buat lain. Sebab kadang-kadang orang nampak kita semayang. Jadi kita semayang jadi imam, kadang-kadang panjang bacaan. Semayang seorang tak panjang. Lain ke sama Tuhan yang tu? Sama. Tahiyat kami panjang, saya pesan. Kadang-kadang saya pesan, kesian. Ada masjid surau yang kadang tahiyat akhir dia panjang sungguh. Belakang ni kadang-kadang kita tengok ada orang yang jenis dia punya tahiyat akhir sampai melutut. Kan? Kita memang tak sakit lutut lah. Okey lah. Imam pun tak sakit lutut. Okey lah. Boleh panjang-panjang dia bacanya. Kan? Allahumma inni a'udzubika. Tambah lagi la ilaha illa anta. Belakang tu biru-biru muka dah. Kan? Tahan lutut dia sebab sakit. Itu Nabi kata orang yang semayang berjemaah fal yukhaffif. Ringkaskan. Sebab di belakang mungkin ada yang dhaif, lemah, mungkin ada ajuz, orang yang tua, mungkin ada yang nak kejar masa. Sebab yang panjang-panjang ni bukan semayang jemaah. Panjang-panjang ni semayang sunat. Semayang seorang. Kan? Itu Nabi beza semayang sunat, semayang di rumah. Nabi punya panjang dia 5-6 juzuk satu rakaat. Tapi Nabi tak pernah buat dekat semayang jemaah 5-6 juzuk. Cuba kita buat 5-6 juzuk. Salam-salam tengok kita seorang kan. Orang balik lecet-lecet kata imam ni kan. Tak mau aku datang lagi dah surau ni. Sungguh. Kita imam kata ringkas ni bukan maksud laju. Tu salah faham juga. Ringkas ni laju betul dia. Alhamdulillah. Amin. Kul ahad Allah. Itu laju sungguh. Bukan laju. Sebab Anas bin Malik kata aku tak pernah lihat orang yang semayang ringkas tapi sempurna. Maksudnya bacaannya ada, cantik, tartil.
Kan ada tajwid, murattal maksudnya dalam keadaan dibaca pun perlahan. Baca macam biasa, tapi ringkas maksudnya jangan tambah selain daripada yang dah diajar. Selesailah. Kalau kata rukuk 3 kali baca tasbih kan, subhana rabbiyal azim 3 kali sudah. Tak mungkin ada orang belakang tu tak tahan lama-lama. Sujud lama, akhir lama betul. Sembahyang hajat lain cerita. Sujud lama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sampai 9 dia buat, 9 bacaan. Orang yang duduk kat bawah belakang ni, dia nak pusing kepala, pitam. Itu tak bangun-bangun imam ni tadi. Lagi satu saya sebutkan pasal tahiyat akhir lama sangat. Mungkin ada orang yang tengah sakit perut tu, tengah tahan kentut. Imam tak sakit perut, tak tahan kentut, relax kan? Orang yang tahan kentut belakang, tu sengit, dah lah sengit gitu, ruang nak terbuka dah tu. Biru buka tahan tu. Bila imam nak salam ni tu dia. Dah tak sempat salam kentut dia. Batal tak? Batal lah, belum habis semayang ke? Sebab tu sebutkan bahawa kadang-kadang kita semayang depan orang lain, belakang orang lain. Sebab tu saya lah, termasuk saya dan juga tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu semua, kena buat sama je. Di rumah sama, di luar pun sama. Depan orang sama, belakang orang pun sama. Kena buat sama. Kan? Sebab apa kita tak nak buat tu kerana manusia. Buat pasal apa? Pasal orang nampak saya buat lah qabliyah ba'diyah ni. Di rumah tak buat. Pasal? Entah. Dia pun tak ada jawab. Pasal orang tak nampak lah jawapan dia. Sebab tu orang-orang yang munafik, tanda dia depan orang lain, belakang orang lain. Tu dipanggil munafik. Ada munafik yang meninggalkan sunat, ada munafik yang meninggalkan wajib, ada munafik dengan sebab kufur hati dia. Kan? Ada orang yang sebab dia wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa minal akhir wa ma hum bimu'minin. Ini munafik yang kufur. Luar dia nampak iman, dalaman kufur. Jadi sebab tu kita sebutkan bahawa kali ini kita buat amalan soleh dan ibadat bukan lagi kerana manusia. Orang nak puji ke tak puji ke tetap sama. Orang cela ke tak cela ke tetap sama. Sebab kita bukan buat kerana mereka, kita buat kerana Allah. Manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah wahawan muttaba'. Yang tadi hadis yang kita bincang 3 perkara yang membinasakan, iaitu nafsu yang dituruti. Dengan penyakit riak ini ramai orang yang menjadi binasa. Riak ni pasal apa? Pasal esok di hari akhirat Allah akan minta dia, izhab, jauh kau pergi. Pasal apa? Pasal hari ni kau tak akan dapat satu pun pahala daripada aku, kata Allah. Hari ni kau pergi minta pahala pada kau buat kerana dia dulu. Kau buat kerana siapa? Kerana manusia, pergi minta dia pahala. Dia pun tengah tunggu pahala daripada Allah, nak minta dia pahala, tak boleh. Sebab tu kita katakan bahawa riak ini adalah perkara yang membinasakan. Nampak macam baik dah, nampak macam banyak amal dah, esok di hari akhirat dibentangkan suratan amal, tengok tak ada, langsung kosong semua. Rugi kan? Sebab tu hari ni untungnya kita belajar. Sebab tu di fardu ain, dia bukan fardu kifayah. Setiap orang kena tahu ni. Riak macam mana bentuk dia, takabur macam mana bentuk dia, supaya amalan kita tak sia-sia, tak kosong. Kan? Sebab apa? Dan nanti kita baca satu hadis ni nak sebutkan bahawa kita tahu yang mana kita buat ni bukan kerana manusia. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apatah lagi adat yang mereka lakukan, tidak lain adalah berpunca dari dorongan yang menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan seperti ini adalah menghilangkan pahala amalan, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang Nabi sebutkan, inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Orang yang syahid dalam peperangan besok diperintahkan oleh Allah dan dihumbankan oleh Allah ke dalam api neraka. Orang yang syahid. Orang yang syahid ni maksudnya apa? Orang yang berperang fi sabilillah kan. Dalam penglihatan kita, orang yang mati dalam perang semua syurga dah. Tapi tak ada orang tahu mana satu yang syurga, mana satu yang tak syurga. Sebab itu adalah daripada ilmu Allah saja. Esok dekat akhirat baru kita tahu, lah dia ni bukan buat untuk Allah rupanya. Kita tak boleh hukum lah. Pasal hari ni semua orang yang mati dalam keadaan perang, semua kita akan hukumkan mati syahid, selesai. Tapi yang akhirat nanti besok, baru Allah kata inna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Orang yang syahid esok dia dihumbankan ke dalam api neraka, fayaqulu, dia kata pada Tuhan dia, Rabbi, dia kata istushhidtu fi sabilik, bukankah aku ni mati syahid dalam peperangan kerana engkau, wahai Allah? Dia kata gitu. Kenapa aku masuk neraka, wahai Allah? Sedangkan aku dulu berperang, mati syahid. Aku perang fi sabilillah kerana engkau, wahai Allah. Maka kata Allah, fayaqulullahu ta'ala, bal aradta ayyuqala fulana syuja'. Bahkan engkau bukan berperang kerana aku, kata Allah.
Engkau berperang kerana nak orang sebut engkau ni adalah syuja'. Syuja' ni berani. Oh hebatlah dia, oh perwira dia ni, pahlawan yang sebenar. Engkau nak orang sebut tu saja. Sebab tu niat kau tak kerana Allah lagi lah. Sebab tu kata Allah, wa qad qila dzalika wa dzalika ajr. Maka kata Allah, dah disebut dah benda tu pada engkau. Sekarang kau tak akan dapat pahala pada aku. Hadis ni dalam riwayat Imam Bukhari ada lagi panjang. Hadis ni cerita pasal syahid saja. Rupanya dalam hadis riwayat Bukhari ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang Nabi SAW sebutkan. 3 ni semua dia kata kadzabta, kau bohong. Yang pertama tadilah orang yang perang ni. Maka dalam keadaan orang yang perang ni, kata Nabi SAW, bila mana dihisap oleh Allah, dipanggil dulu orang yang berperang, dipanggil dulu orang yang berdermawan, dipanggil dulu orang yang mengajar Quran, ilmu ni, orang yang mengajar agama, dipanggil naik untuk dihisap dulu. Kan? Yang ni orang yang awal-awal akan dihisap. Maka orang yang berperang fi sabilillah, kata Nabi SAW, dihadapkan kepada Allah dan ditunjukkan nikmat-nikmat yang pernah ada dalam dunia dulu yang Allah bagi dengan sebab kekuatan dia hebat, dia berperang. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah amalan yang aku bagi nikmat pada engkau yang kau buat? Maka orang yang mati syahid ni kata, ya Allah, aku telah mati syahid dalam medan perang dan aku berperang itu kerana engkau, wahai Allah. Tiba-tiba Allah kata kadzabta. Ya Allah, kita risau betul Allah sebut perkataan tu. Ini tak semestinya orang pergi perang fisabilillah. Semua kita lah ni, kita belajar untuk siapa, kita beramal untuk siapa. Kita takut Allah sebut kadzabta, kau bohong sebenarnya. Pasal apa? Pasal nak Allah sebutkan bahawa engkau bohong, tetapi engkau berperang ini adalah kerana untuk nak bagi tahu engkau ni adalah seorang yang gagah perkasa. Orang nak suruh orang puji engkau saja. Memang kau mati dah, tapi nak suruh orang puji je. Niat kau, kalau engkau perang mati, engkau nak orang sebut-sebut nama engkau. Engkau nak nama engkau digemilangkan, engkau nak nama engkau diangkat. Sekarang kau dah dapat, kata Allah, kadzabta, kau bukan buat kerana aku, kau bohong. Satu. Maka kata Allah dalam hadis ni, Allah heret dia, bukan bawa Allah kata Allah heret wajah dia terus masuk ke dalam neraka Allah. Golongan pertama. Golongan kedua kata Allah ialah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Okey, ini bukan asatizah saja, semua orang yang belajar ilmu dan mengajar ilmu. Maka Allah tunjukkan balik nikmat yang ada dalam dunia yang Allah bagi pada dia, kepandaian, kecerdikan, orang boleh bercakap, petah dan seumpamanya. Maka Allah tanya, apa amalan, apa yang kau buat dengan nikmat yang aku bagi pada engkau, yang kau boleh buat macam-macam ni? Maka kata dia, ya Allah, aku dalam dunia, aku telah belajar kerana engkau dan aku mengajarkan juga kerana engkau, wahai Allah. Tiba-tiba Allah kata kadzabta, kau bohong. Allah risau risau tuan-tuan. Allah kata engkau bohong. Engkau mengajar, engkau belajar bukan sebab kerana aku, tapi engkau belajar, engkau mengajar dengan sebab engkau nak suruh orang puji engkau, engkau pandai. Engkau nak suruh orang semua refer pada engkau. Engkau nak ramai pengikut, engkau nak ambil harta daripada agama. Tu. Semua itulah yang melibatkan bahagian riak tadi tu, bab agama tadi tu, semua masuk dalam ni. Dan akhirnya kata Allah, diheretkan dia ke dalam neraka Allah. Dan orang yang ketiga, kata Nabi SAW, ialah orang yang Allah luaskan rezekinya dengan harta. Allah tunjukkan nikmat yang Allah bagi dulu dalam dunia dengan macam-macam kekayaan, kemewahan, pangkat. Dia bagi infak, nampak, semua orang nampak dia bagi infak fi sabilillah, sedekah, tolong orang susah, bagi apa semua. Allah tunjukkan nikmat ni besok dekat akhirat. Sekarang Allah tanya, apa amalan yang kau buat dengan rezeki yang aku bagi luah ni? Dia kata, ya Allah, aku bagi rezeki, aku bagi infak fi sabilillah pada orang susah, semua jijiran aku bagi. Semuanya kerana engkau, wahai Allah. Allah kata kadzabta, engkau bohong. Engkau bagi ni bukan sebab aku, tapi engkau bagi ni, kata Allah, sebab nak suruh orang ceritakan pasal diri engkau, yang engkau ini adalah orang yang kaya. Bukan orang yang miskin. Engkau ni orang yang dalam keadaan pemurah. Nak suruh orang puji engkau, engkau ni orang kaya, engkau ni orang yang mewah, engkau ni orang yang dalam keadaan banyak harta, banyak duit. Itu je yang kau nak. Sekarang kau dah dapat. Kata Allah, heretkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita risau tu. Sebenarnya dia bukan 3 ni saja. Semua yang melibatkan nikmat yang Allah bagi. Semua yang kita bincang sebelum-sebelum ni, 7 anggota zahir, nikmat sehat, nikmat iman, semua ni yang Allah bagi ni, semua kalau kita bukan buat kerana Allah, Allah akan kata kadzabta, kadzabta, kadzabta. Tapi sekarang siapa yang tahu? Tak ada siapa tahu. Kita seorang yang tahu. So hari ni ada masa untuk nak betulkan diri kita balik. Betul ke hari ni aku buat, aku mengajar, aku belajar, aku datang masjid, aku sebarkan semua ni kerana Allah?
Tu persoalan balik, kena hitung balik diri sendiri, bukan hitung orang lain. Saya pun tak boleh hitung tuan-tuan, ayah-ayah semua, tuan-tuan pun tak boleh hitung saya. Jadi kita hitung diri kita sendiri, adakah kita ni berjaya ataupun tidak dalam keadaan kita ini beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Imam Al-Ghazali sebutkan dalam kitabnya ini. Yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub, insya-Allah kita bincang pada kuliah akan datang. Satu lagi sifat last, ujub. Mana ujub? Ajaib. Itu biasa dengar ajaib ni kan, hairan, pelik, benda pelik, tapi dia tak pelik pada orang lain, dia pelik diri dia sendiri. Hebatlah aku ni, tu pelik tu. Orang hebat orang lain, dia hebat diri sendiri. Ujub ni juga satu sifat yang boleh membinasakan kita. Apa persoalan dia, insya-Allah kita akan bincang pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mendedah tangan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian kami kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.